Okey. So kita ada dua jenis graf, graf sesaran melawan masa. Okey. Lagi satu graf tu adalah graf yang kedua, kita akan belajar graf had laju melawan masa. So hari ni kita fokus yang ni, graf sesaran melawan masa. Kamu tahu kan sesaran tu apa? Sesaran ni apa? Respon. Sesaran ni dia kuantiti skala ke kuantiti vektor? Dia macam jarak juga. Okay, sesaran ni dia macam jarak, tapi bezanya apa? Sesaran dia kuantiti skala ke vektor? Respon. Vektor. Sesaran kuantiti vektor. Maksudnya dia ada arah. Kalau jarak sahaja kuantiti apa kalau jarak? Skala. Kalau jarak dia kuantiti skala. Dia ada magnitude tapi tak ada arah. Kalau sesaran dia ada magnitude, dia ada arah. Itulah beza dia sesaran dengan jarak. Okey. So kat sini kita tengok graf sesaran melawan masa. Okey, sesaran tu macam jarak lah kan. Cuma bezanya dia ada arah. Okey. Tengok graf yang pertama ni. Apa yang kamu boleh faham tentang graf yang pertama ni? Maksudnya kan, kalaulah satu saat dia punya sesaran dia 5 cm. Saat yang kedua pun sesaran dia 5 cm juga. Saat yang ketiga 5 cm juga. Saat yang keempat 5 cm juga. So maksudnya apa ni? Dia punya sesaran dia 5 cm je kan. Tak kisahlah masa yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, maksudnya kan objek ni tengah apa? Dia tengah bergerak ke dia tengah pegun? Pegun. Ya, objek ni tengah pegun sebab itulah sesaran dia tetap je, sama je kan. Daripada masa yang 1 saat ni sampailah ke 2 saat, 3 saat, 4 saat, sesaran dia maintain je 5 cm je. So nampak sangatlah objek ni tak bergerak. Okey, dia tengah pegun. Okey. Itu kalau ni graf pegun. Okey, kalau graf yang macam ni lah. Ni, graf yang macam ni, yang berkadar langsung ni kan. Okey, sebenarnya kenapa nak belajar graf ni? Sebab daripada graf kita boleh tahu info-info dia, okey. Contohnya kalau graf sesaran melawan masa, okey, contohnya kalau graf sesaran melawan masa ni, kita boleh tahu dia punya had laju. Macam mana nak tahu had laju? Kita kira dia punya kecerunan graf. So kat sini, kecerunan graf mewakili had laju. Okey. Jadi kan kat sini ni graf sesaran melawan masa. So kita boleh kira had laju dia. Macam mana nak kira had laju dia? Kita kira dia punya kecerunan graf. Boleh? Faham ke ni? Faham. Boleh. Boleh, okey. So kecerunan graf, formula dia kamu tahu lah kan, nak kira kecerunan. Kecerunan graf formula dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maksudnya dia akan ada dua koordinat. So kamu ambil lah koordinat 0, 0 dengan koordinat yang mana-mana lah kamu nak ambil kan, kat sini ke. Ataupun kamu nak ambil koordinat dia, tak nak ambil 0, 0, kamu nak ambil yang sini, koordinat ni dengan koordinat yang ni. Pun boleh juga. Okey, lepas tu masuk dalam formula, dapatlah kira kecerunan. Okey, katakanlah kecerunan tu kamu dapat 5 kan, 5 nilai dia. Ni apa? Okey, kecerunan dia 5. So kan, di sepanjang garisan ni, kecerunan dia 5. Maksudnya kat sini 5, kat sini pun 5, kat sini pun 5. Okey, sama. Sebab kecerunan dia sama, jadi dia punya nilai dia samalah. 5, 5, 5. Sebab itulah daripada kecerunan ni kita boleh kira apa daripada kecerunan ni? Kita boleh tahu dia punya had laju. So kalau had laju dia nilai dia 5, 5, 5, maksudnya had laju dia apa? Had laju dia tetap. Okey, sama je. Sebab tu kita panggil kat sini had laju dia
seragam. Okay. Faham tak ni? Boleh? Boleh. Boleh. Sebab tu kat sini dia kata kalau graf yang kecerunan dia tetap, jadi had laju dia sama je nilai dia. Kecerunan dia sama je nilai dia. So had laju dia pun sama je lah. Sebab tu had laju dia seragam. Okey, tu kalau graf B. Okey, kalau graf C pula. Dia punya kecerunan dia tak tetap. Dia macam ni lah kecerunan dia kan, melengkung macam ni kan. Kalau macam ni, kecerunan kat sini lain. Kat sini lain. Kat sini lain nilai dia, kecerunan dia. Tapi kamu tak perlu kira lah kecerunan graf yang macam ni. Biasanya fizik dia akan bagi graf yang macam ni. Dia tak akan bagi yang macam ni Okey, tapi untuk kamu tahu, kalau graf yang melengkung ni, kecerunan dia tak tetap kecerunan dia meningkat. So kalau kecerunan tu meningkat, maksudnya had laju dia meningkat. Had laju dia bertambah. Had laju dia tak tetap. Okay, sama juga kalau graf dia macam ni, kalau dia melengkung macam ni kan. Tadi yang ni melengkung ke atas, yang ni melengkung macam nak menurun kan. Okey, kalau macam ni kecerunan dia pun lain-lain juga kat sini. Maksudnya kecerunan sini lain, sini lain, sini lain, tiba-tiba kecerunan kat sini dia nak turun kan. Okey. So kalau kecerunan dia berkurang, itu menunjukkan had laju dia berkurang. Okay, itulah maksud dia. Tapi biasanya kita akan kira graf yang macam ni. Yang kecerunan dia tetap. Sebab kita boleh kira kecerunan dia. Kalau macam ni, nak kira kecerunan dia, cara dia lain sikit. Ni bukan level SPM. So tak adalah keluar dalam soalannya graf yang macam ni. Okay, so kita tengok. Okay, tu kalau sesaran lawan masa kan. Okay, kita terus buat soalan. Ni adalah graf apa ni? Dia tak, okay, kalau S tu mewakili apa? Respon. S tu simbol apa? Sesaran. Ni sesaran Ni sesaran melawan T. T apa T? Masa. T adalah masa. So masa dia pakai saat, sesaran dia pakai meter. Okay, unit dia meter. Okay, soalan tanya. Berapakah sesaran objek selepas 3 saat? Cuba tengok graf selepas 3 saat. Ni 3 saat. Okey, selepas 3 saat berapa sesaran dia? 15. Okey, 15. So jawapannya 15 meter. Okey, so itu settle. Okey, next. Berapakah had laju objek semasa 3 saat yang pertama? 3 saat yang pertama. Maksudnya kat sini lah kan. 3 saat yang pertama ni. Okey, berapa had laju dia? Okey, macam nak kira had laju? Ini kan graf sesaran lawan masa. So macam nak kira had laju? Tadi cikgu dah kata kan. Kalau sesaran. Kecerunan. Ya, kita kira kecerunan graf. Okey, kita dapatlah dia punya had laju. So kamu kira lah kecerunan dia. Okey, kamu kira kecerunan graf. Yang mana? Yang inilah kecerunan ni. Okey, 3 saat yang pertama. So kamu ambil lah 2 koordinat. Ini koordinat dia 0, 0. Ini koordinat dia apa ni? 3, 15. Okey, lepas tu sekejap kenapa dia punya. Okey, sekejap. Okey, so kamu labelkanlah yang ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Okey, so kamu pun labelkan X1, Y1, X2, Y2, lepas tu masuk formula. Formula ni macam mana? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan? Okey, so Y2, Y2 kosong 0 tolak Y1 15. Lepas tu X2 0 tolak X1 3. Okey. Lepas tu tengok dia punya unit. Pak CY unit dia apa? Sekejap Okey, Pak CY. Yang ni Pak CY ni. Unit dia meter. Pak CX unit dia apa? Saat. Saat. Okey, so negatif 15 bahagi 0 tolak 15 negatif 15. 0 tolak 3 negatif 3. Okey, ni meter ni saat. Jadi negatif 15 bahagi negatif 3 apa? 5.
Dapatlah 5. Okey, so dia punya had laju dia 5. Okey, sekarang ni unit dia apa? Respon. Meter saat negatif 1. Meter saat negatif 1. Ya, meter saat negatif 1. So itulah jawapannya 5 meter saat negatif 1. Okey, so ni 5 meter saat negatif 1. Okey, next. 3 saat yang berikutnya. Okey, mana 3 saat yang berikutnya? Tadi 3 saat yang pertama. Okey, 3 saat yang berikutnya. Sinilah kan. 3 saat yang berikutnya. Okey. So kat mana graf dia? Lurus. Kalau 3 saat yang berikutnya sinilah kan. Okey, so kat sini graf dia jadi lurus macam ni ni graf dia lurus. Okey. Kalau lurus ada keturunan tak? Tak Tak ada. Tak ada. So kalau tiada kecerunan, jadi ada tak had laju? Tak ada. Tak ada jadi tiada had laju. Sebab kalau kamu kira kecerunan dia, tak ada kecerunan kan? Kalau tak ada kecerunan, maksudnya kecerunan dia kosong. Okey, kecerunan dia kosong. So kalau kecerunan dia kosong, jadi had laju dia adalah kosong. Okey, had laju dia kosong. So jawapan dia kat situ, kamu tulis had laju dia kosong. Okey, tiada had laju. Tiada had laju. Okey, memanglah tiada had laju kan. Sebab apa tiada had laju? Sebab waktu ni apa? Waktu ni dia tengah apa ni? Objek ni tengah apa? Dia tengah bergerak ke? Gun. Ya, Tak. objek ni Gun. pegun. Dia tengah pegun Dia tak bergerak-gerak pun. Dia punya kat sini masa 3 saat ni dia punya sasaran dia 15 meter. 4 saat pun 15 meter. So nampak sangatlah dia tak bergerak, dia pegun. So bila dia pegun mana ada had laju kan. So had laju dia kosong, tiada had laju. Okey. Next, lakarkan graf had laju lawan masa untuk gerakan ini. Okey, kamu nak lakarkan. So kalau lakarkan maksudnya kita lakarkan sahaja. Kita sketch Okey. So macam nak buat, kita buatlah paksi, iaitu paksi Y dengan paksi X. Okey, paksi Y tadi kamu nak dia nak graf had laju lawan masa. Maksudnya apa? Had laju ni paksi Y ke paksi X? Respon. Y. Okey, dia kan kalau graf kita panggil Y melawan X. Y melawan X. So kat sini Y dia had laju, X dia masa. Dia kena ikut. Dia kena ikut apa ni? Ikut dia punya peraturan dia. Dia mesti Y melawan X. So kamu tengoklah had laju melawan masa. So had laju lah paksi Y, masa lah paksi X. Faham tak? Faham. Kau cikgu tukar sikit. Kau cikgu tukar macam masa melawan had laju. Kau cikgu buat macam ni lah, cikgu tukar. Sila buat graf masa melawan had laju. Kalau macam ni, masa tu paksi apa? Y ke X? Y. Ya, masa tu paksi Y, had laju tu paksi X. So kamu dia punya hint dia tengok perkataan ni, melawan ni, melawan. Mana tengok? Y melawan X. So kamu ikut. Y melawan X. So yang kiri ni melawan kanan. So kiri ni Y, kanan ni X. Macam tu, okay. So tapi dalam soalan ni dia nak graf had laju melawan masa. So had laju lah paksi Y, masa lah paksi X. Okay, so kita buatlah kat sini had laju. Okay, unit dia apa? Tadi kamu dah kira dah had laju, unit dia apa? Meter saat negatif 1. Make sure ada unit meter saat negatif 1. Okay, had laju ni kan kamu nak tulis had laju pun boleh, kamu nak tulis simbol had laju pun boleh. Siapa tahu simbol had laju apa? Simbol dia. V. V velocity. Tak apa kalau kamu nak selamat, kamu tulis je lah had laju. Takutkan salah simbol kan. Okay, had laju. Lepas tu paksi X dia adalah masa. So buatlah masa slash unit, pakai unit apa ni? Masa dia. Respon jam
ke minit ke saat? Saat. Saat. Okey. So kat sini kamu tengok masa dalam graf ni dia ada masa yang 1 saat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita nak graf hal laju. Okey. Tadi masa yang 1 saat ke 3 saat ni, hal laju dia berapa tadi? Dah kira kan berapa? 3 saat yang pertama ni, kamu dapat 5. Okay, so 3 saat yang pertama kamu dapat 5. So kan kamu label lah 5. Okay, contohnya 5 kat sini kan. Okay, jadi hak laju dia 3 saat yang pertama 5. So kamu buat macam ni. Sini 3 saat yang pertama. Macam tu. Macam tu lah cara nak label. Nak label pula. Nak lakar nak lakar pada graf. Okay, 3 saat yang pertama hak laju dia 5. Okay, 3 saat yang berikutnya. Berapa hak laju dia? Kosong. So 3 saat yang berikutnya kosong. Sekejap cikgu buat pen biru lah. Okay, 3 saat yang pertama hak laju dia 5. Lepas tu 3 saat yang selepasnya maksudnya 3, 4, 5, 6. Sampai 6 kan. 3 saat selepasnya. Okay. So kamu tengok 3 saat yang berikutnya hak laju dia kosong. So mana kosong? Kosong ni kat sini kan. Jadi dia akan jadi kat sini lah. Macam tu. So itulah graf hak laju melawan masa. Faham ke? Boleh? Faham. Boleh. Boleh. So senang je lah, okay. Okay, so settle yang tu. Okay, next kita pergi ni. Okay, tadi kita dah settle kan graf sesaran melawan masa ni. Kamu boleh tahu hak laju dengan kira kecerunan graf. Okay, next kita pergi graf ni lah. Hak laju melawan masa lah. Apa yang kita boleh dapat kalau graf hak laju melawan masa. Okey, ni hak laju melawan masa. Okey, kita tengok dululah jenis-jenis graf yang ada. Okey. Tak apa, cikgu bagi tahu info yang kita dapat. Okey, daripada graf hak laju melawan masa, kita boleh kira pecutan. Okey, macam nak kira pecutan daripada kecerunan graf. So kalau graf hak laju melawan masa, dia punya kecerunan dia tu, kecerunan dia mewakili pecutan. Okey. Kamu kira kecerunan maksudnya kamu tahu dia punya pecutan. Okey, tu kecerunan graf. Lagi satu ni. Okey kan, macam ni graf ni. Kamu kira kecerunan ni kamu tahu dia punya pecutan dia. Okey. Okey, kalau dia punya luas bawah graf. Ni luas bawah graf ni pula. Kita boleh tahu apa ni? So luas bawah graf, kamu kira luas bawah graf mewakili jarak. Boleh tahu jarak yang dilalui ataupun sesaran. So ada 2 info yang kamu boleh dapat daripada graf hak laju melawan masa. Okey, so kita tengok kat sini. Graf yang pertama ni hak laju melawan masa ni. Okey, contohnya hak laju cikgu buatlah sini 5 kan. Okey, 5 cm saat negatif 1. Okey, kamu tengok. Kalau graf dia hak laju dia 5 je. Okey, hak laju awal dia 5. Sampailah ke hak laju akhir dia pun 5. Ada ke pecutan? Kalau hak laju dia maintain tetap je 5. Ada pecutan tak kat sini? Tak ada. Tak ada bayangkan naik kereta tu dia bergerak tetap je kan dia punya laju, dia punya hak laju dia. Kalau hak laju dia 60 daripada Rawang 60 lah sampailah ke KL. So dia hak laju dia tetap je. So bila tetap maksudnya kereta tu dia dalam keadaan hak laju yang tetap, dia tak memecut. Okey, dia tak memecut. So kalau hak laju dia tetap seragam maksudnya kan tiada pecutan. Pecutan dia sifar. So kamu tengoklah graf macam ni kan tiada kecerunan graf. So bila tiada kecerunan jadi tiadalah pecutan. Faham? Faham ke? Faham Ustazah. Okey.
Okey, tiada keturunan, tiada pecutan. Okey, tiada keturunan, tiada pecutan. Okey, tengok graf B lah. Hal laju melawan masa. Okey, yang ini dia ada keturunan. Okey, maksudnya kan hal laju dia bermula kosong, lepas tu makin lama makin tambah. Okey, mungkin dia naik 10, dia naik 20, dia naik 50. Hal laju awal dia kosong, hal laju akhir dia 50. Maksudnya dia tekan minyak tu kan. So, hal laju dia bertambah. So, bila hal laju bertambah, terasalah dia tengah memecut. So, dia tengah mengalami pecutan. So, masa nak kira pecutan dengan mengira apa? Respon. Keturunan. Kira kecerunan. Okey, iaitu formula dia apa? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kalau kamu kira pecutan dia, kamu kira ni dia punya kecerunan dia. Contohnya kamu kira kecerunan dia kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Nilai dia sama. Contohnya kalau kat sini kamu dapat 10, dan sini pun kamu dapat 10. So di sepanjang garisan yang sama ni, nilai kecerunan dia sama juga 10, 10, 10. So kat sini pecutan dia adalah sama 10, 10, 10. Sebab tu kita panggil dia pecutan dia seragam. Pecutan dia sama, seragam. Okey, tu kalau graf B. Okey, graf C lah. Okey, kalau graf C mula-mula apa? Hal laju dia contoh kat sini 50. Okey, ni hal laju awal. Sampai kat sini hal laju akhir dia kosong. So daripada 50 ke kosong, hal laju dia apa? Bertambah ke berkurang? Respon. Berkurang. Okey, hal laju dia berkurang. Kalau hal laju dia berkurang, dia mengalami apa? Niah pecutan. Okey, so kalau kamu kira kecerunan graf dia, okey, kecerunan graf dia, kamu akan dapat nilai negatif. So negatif ni mewakili niah pecutan. So kalau kamu kira kecerunan graf, mungkin kamu dapat nilai dia contohnya berapa? Okay, contohnya 10 lah. So kat sini, so sepanjang garisan ni kamu dapat nilai dia sama kecerunan dia sama 10, 10, 10. Okey. So dia punya bukan 10. Negatif lah, negatif 10, negatif 10, negatif 10. So kecerunan dia sama, jadi pecutan dia samalah. Tapi kita tak panggil pecutan, kita panggil niah pecutan. So niah pecutan dia sama. So niah pecutan dia seragam. Okey, tu kalau graf ni, graf C. Okey, graf D lah. Ni hal laju dia bermula kosong, makin lama makin bertambah. So kalau hal laju dia bertambah, so kecerunan graf dia apa? Adakah tetap macam ni? Respon. Meningkat. Kecerunan dia meningkat Dia takkan sama kecerunan dia. Mungkin kat sini 5, mungkin kat sini 10, mungkin kat sini 15. Kecerunan dia meningkat. So kalau kecerunan dia meningkat, pecutan dia pun meningkat. Okey. Kalau macam ni lah, graf macam ni, tengok kecerunan dia tak sama ni. Dia macam, dia lain. Dia kecerunan dia sini bermula sikit, banyak. Lepas tu tiba-tiba dia nak berkurang pula. Okey. So kalau macam ni, pecutan dia berkurang. Okey, lagi apa lagi? Okey, kalau graf macam ni pula, memula hal laju awal dia 10. Makin lama makin kurang hal laju dia 2 contohnya. So hal laju dia berkurang. So bila hal laju dia berkurang, dia mengalami niah pecutan. Tapi dalam kes ni niah pecutan ni apa ni? Oh, niah pecutan ni bertambah Niah pecutan dia bertambah Salah Bukan bertambah. Niah pecutan dia berkurang. Ni salah ni dalam handout ni. Okey. Faham tak ini? Faham. Kamu betulkan dalam handout kamu tu yang cikgu bagi handout tu kan. Betul kan Ni niah pecutan berkurang bukan bertambah. Okey, so dah settle yang itu, kita terus jawab soalan. Dia sebenarnya dalam banyak-banyak graf ni, dalam soalan dia tanya graf ni je pun. Dia akan tanya graf yang macam A ni, macam B ni dengan yang macam C ni. Yang graf yang melengkung macam ni dia takkan tanya. Sebab nak kira kecerunan dia susah dia ada cara nak kira kecerunan. Dia bukan level SPM, ni level budak STPM dia takkan tanyalah yang melengkung. Okey, so kita akan pergi contoh ni 12.
Okay, kamu tengok dulu ni graf apa ni? Okay, kalau V tu apa? Respon. Velocity. Ya, velocity. So dia adalah graf had laju melawan T. T time. So T adalah masa. So graf had laju melawan masa. Okay, so cikgu dah beritahu kan graf had laju melawan masa, kamu boleh tahu apa? Ada dua info iaitu kecerunan graf mewakili pecotan. Lagi apa lagi? Luas bawah graf. Okay. Luas bawah graf mewakili apa? Besaran. Sesaran. Okay. Kecerunan graf mewakili pecotan. Lepas tu luas bawah graf mewakili jarak ataupun sesaran pun boleh. Okey, kita tengok soalan A. Okey, ni dia kata graf had laju melawan masa bagi sebuah kereta yang bergerak dalam satu garis lurus. Okey, berapakah pecutan kereta pada bahagian OA? Mana OA? Ni OA. Okey, macam nak kira pecotan? Kita kira apa ni? Kita kira dia punya Kecerunan. okey, kita kira jap. Kita kira dia punya kecerunan. OA ni kiralah kecerunan OA ni. Okey. So pakailah formula kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1. Okey, misal ada dua koordinat. So kamu ambil lah ni koordinat 0, 0. Yang ni ambil koordinat apa ni? 20, 15. Okey, so masuk formula. Kamu label lah. Ni S1, Y1, yang ni S2, Y2. Okey. So 15 tolak 0, 20 tolak 0. Okey, yang part CY tu unit dia apa? Respon. Part CY unit dia apa? MS -1. MS -1. Part CX unit dia apa? Ni part CY, ni part CX. Okey, part CX unit dia apa? Saat. Okey. So 15 tolak 0, 15. 20 tolak 0, 20. Ni meter saat -1, yang ni S. Okey, jadi apa ni? 15 bagi 20. Respon. 3/4. Oh, 3/4. Okey, dalam fizik dia tak nak jawapan pecahan, dia suka jawapan perpuluhan. Kalau bagi pecahan tak nak. 0.75. Okey, 0.75. Okey, sekarang ni apa unit dia? Meter saat -2. Ya, meter saat -2. Okey. So itulah pecotan. Okey. So ni meter. Ni indeks lah kan ni. Saat -1 bahagi dengan saat 1. So dapatlah saat -1 tolak 1. Dapatlah saat -2. Tu yang meter saat -2. Okey, pecotan kan memanglah meter saat -2. Okey, so dapatlah OA. Okey, next kita pergi AB pula. AB. Boleh ke kira pecutan AB? Kamu tengok AB ni ada graf ke? Ada tak kecerunan dia? AB? Enggak. Tak ada tiada kecerunan. So kalau tiada kecerunan maksudnya tiada pecutan. Okey. So pecutan dia adalah kosong. So kamu buatlah pecutan dia kosong. Okey, kosong, tiada pecutan. Okey. Memanglah tak ada pecutan kan sebab hal laju dia seragam. Mula-mula hal laju kat A ni berapa? 15. Sampai B pun hal laju dia pun 15 juga. Maksudnya kereta tu dia maintain je 15. Maksudnya dia tak memecut lah. Sebab tu tiada pecutan. Okay, pecutan dia kosong. Okay, next. BC lah. Tengok BC. BC tu graf dia macam mana? Dia ada kecerunan juga ni. Ada kecerunan tak ni? Respon. Ada. Ada So kita boleh kira lah kecerunan dia. So boleh kira kecerunan, kamu tahulah pecutan dia. Okay. Cuba kira kecerunan dia berapa untuk BC. Pakailah. Okay, so ni koordinat dia. Ni koordinat ni apa ni? Ni mesti ada dua koordinat nak masuk dalam formula.
Okay, kita tengok koordinat C ni apa koordinat dia. Respon. Tahu kan baca koordinat. Baca X dulu baru baca Y. So X dia berapa? 60. 60. Y dia kosong. So, Koordinat dia apa? Baca X dia dulu. X dia apa X dia? 50. 50. 50. Y dia? 15. 15. Okey. So nanti masuk dalam formula. Jadi kecerunan Y2 tolak Y1 per S2 tolak X1. Kamu label lah. Okay, kamu labelkan ni X1, Y1, yang ni S2, Y2. Kamu nak labelkan mana-mana pun boleh. Kamu nak labelkan yang ni X1, Y1, yang ni S2, Y2 pun boleh. Sebab jawapan dia nanti sama je. Okay. Okay, so Y2 kosong tolak Y1 15. X2 dia 60 tolak X1 dia 50. Okay. Lepas tu tengok unit dia. Pak CY unit dia apa? Pak CY unit dia meter Itu sangat saat. negatif 1. Meter saat negatif 1. Pak CX dia unit dia saat. Okey. Cuba kira. Kosong tolak 15. Negatif 15. 60 tolak 50. 10. Ni meter saat negatif 1. Ini saat. Okey. Negatif 15 bagi 10 berapa? negatif 1.5. Okey, so dapatlah negatif 1.5, okey. Negatif 1.5, okey, apa unit dia ni? Meter saat negatif 2. Negatif 2. Ya, meter saat negatif 2. So inilah dia punya pecutan. So pecutan ni mengalami apa ni kalau simbol negatif ni? Dia mengalami? Nyah pecutan. Ya, dia mengalami niah pecutan. Maksudnya daripada laju, kan dia punya laju dia 15. Tiba-tiba dia tekan brake sampailah dia berhenti, dia jadi kosong. So daripada laju ke perlahan, dia mengalami niah pecutan lah, okey. So nilai dia kat sini jadi pecutan dia adalah negatif 1.5 meter saat negatif 2. Itulah jawapannya. Okey. Boleh? Faham ke? Faham? Okey, next. Okey, faham, bagus. Okey, next. Berapakah jumlah jarak yang dilalui kereta itu? Macam nak tahu jumlah jarak daripada graf had laju melawan masa ni? Respon. Kita boleh tahu jarak kan? Dengan mengira apa? Baru tadi cikgu cakap. Siapa ingat? Dengan kira dia punya? Nak kira apa? Luas bawah graf. Ya, kira luas bawah graf. So, daripada perjalanan sini, lepas tu sampai ke hujung ni perjalanan dia, nak tahu dia punya jarak dia kira luas bawah graf. So, kamu tengok graf ni, kamu kira lah. Kira ni, less than 1 minute dah. Tak apa, cikgu bagi link link baru. Okay, kamu kira lah ni luas apa? Ni luas segitiga. Lepas tu yang ni luas apa pula? Ni luas segi 4. Lepas ni luas apa pula? Ni luas segitiga.